ulang kaji ilmu fikih khasnya dan ilmu agama yang lain amnya. Seperti biasa kita mulakan dengan salawat Ibrahimiyah. Kita baca sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, yang berusaha tuan mengurusi surau Al-Ihsan tak ada tak apalah. Warisan AJK surau yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi saya diminta untuk ulang kaji bab udhiyah. Bab apa nama ni? Korban. Sebelum ni kita dah pernah ulang kaji menggunakan kitab Idaman Penuntut. Kali ini kita cuba buka kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain pada menyatakan kelebihan ilmu dan pada menyatakan rukun Islam dan rukun iman dan ilmu tauhid dan ilmu fikih, karangan Al-Abdu Al-Faqir Al-Fani Muhammad bin Ismail Daud Fatani, ulama Fatani. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa ahbaihi wal muslimin ajmain. Amin. Diterbitkan oleh Maktabah wa Matba'ah Muhammad Nahda wa Auladah. Baik. Udhiyah muka surat 80. Ini suatu kitab pada menyatakan udhiyah, korban. Bermula udhiyah itu sunat muakkadah. Dia itu sunat, tak wajib, tapi sunat muakkadah, sunat yang dituntut. Bagi orang haji, sunat muakkadah bagi siapa? Bagi orang haji dan lainnya yang tak buat haji. Dan tiada wajib melainkan apabila dinazarkan dia. Dia asalnya tak wajib, tapi boleh jadi wajib jika dinazarkan. Seperti aku jadikan ini udhiyah. Bahkan manakala berkata ia ini udhiyah, jadi wajiblah ia. Dia cuma cakap ini udhiyah, ini korban. Dia sebut ini korban, jadi wajiblah ia, jadi nazar. Asalnya dia nak korban sunat saja. Alah Ustaz, apa beza sunat wajib? Wajib kan lagi besar pahala, betul. Tapi masalahnya pada makan bahagian korban tu. Dan haramlah ia makan daripadanya. Terus disebut terus, tak payah tunggu nanti-nanti. Bila dah jadi wajib, haramlah ia makan daripadanya. Alah Ustaz, sikit pun tak boleh? Tak boleh. Alah Ustaz, tak apalah, bukan orang tahu. Orang tak tahu, Allah Ta'ala tahu. Jadi kena elakkan daripada sebut ini udhiyah, ini korban, ini korban saya, itu ini, samalah. Jangan tunjuk-tunjuk. Pasal apa? Amalan korban ni amalan bukan untuk ditunjuk-tunjuk. Jadi kena hati-hati. Ini mazhab kita Syafi'i, nanti kita banding mazhab lain, Maliki, Hambali, Hanafi, guna kitab Fiqh ala Mazhabil Arba'ah. Dan haramlah ia makan daripadanya. Jadi hati-hati. Tetapi tiada jadi wajib dengan umpama katanya pada ketika sembelih, Bismillahi Allahumma hadhihi udhiyati fataqabbal minni. Yang itu tak jadi wajib. Pasal apa? Kerana dikosotkan tabarruk, mengambil berkat dengan dia. Benda tu sunat disebut.
Yang tadi itu tak disunatkan sebut ni korban aku. Nampak? Suara tak? Kadang tidak ada niat pun nak membangga diri. Tapi tak boleh. Tak boleh. Sebab bila cakap nanti akan membawa kepada banggalah, bawa kepada menunjuk-nunjuk. Jadi cakap pun jangan. Mana korban kau? Orang tanya, adalah. Adalah. Diam je lah. Dan masuklah waktunya, tapi nanti ada cara tu kan, nak selamat. Nak selamat, apa nama ni, disebut jangan disebut korban, sembelih. Yang nak disembelih. Baik. Tapi pun hati-hati juga, takut terlepas juga kan. Dan masuklah waktunya bila nak mula korban ni apabila naik matahari hari nahar. Terbit matahari hari nahar dan lalu masa 2 rakaat sembahyang hari raya. Apa nama, 10 Zulhijjah lah. 2 rakaat sembahyang hari raya dan 2 khutbah yang ringan keduanya. Tetapi afdal tu yang waktu apa nama ni, masuk waktu udhiyah tu, korban. Tetapi afdal ditakhirkan dia, lambatkan sikit. Sampai bila? Kepada lalu masa yang tersebut daripada naik matahari kadar segalah dan berkekalanlah waktunya hingga jatuh matahari sehingga segalah. Lebihkan sikit, afdal je. Dan berkekalanlah waktunya sampai bila? Hingga jatuh matahari, terbenam matahari akhir hari tasyrik. 11, 12, 13 hari tasyrik, 9, 12, 13 Zulhijjah. Yang 3, maka jika dikerjakan dia dahulu daripada masuk waktunya atau kemudian daripada keluarnya, tiada memadai udhiyahnya, jadi tak sah. Kena hati-hati. Baik. Hari nahar 10 Zulhijjah. Kan. Jadi berkekalan sehingga jatuh matahari hari 13 Zulhijjah. 11, 12, 13. Hari 13 Zulhijjah. Ada 4 hari lah. Baik. Tiada memadai udhiyahnya. Kalau luar waktu tak memadai. Belum terbit matahari dah sembelih. Ni banyak ni, tak boleh, nanti lambat. Kita buat awal lah, sebelum subuh. Tak sah. Sebelum subuh 10 hari bulan. Tak sah. Ataupun banyak sangat, dah mula awal lah, betul-betul waktu tak ambil afdal pun, ambil yang masuk je waktu udhiyah tu terus boleh. Sampai terbenam matahari tak habis lagi sembelih, banyak betul. Dah terbenam dah tak sah. Habis boleh makan tak? Makan tu boleh. Dia tak sah jadi udhiyah, tak sah jadi korban, tapi boleh dimakan. Cuma dia jadi sedekah biasa. Dari segi makan tu halal dimakan, sah. Halal dimakan. Pasal dia disembelih. Tiada memadai yang udhiyahnya kalau luar waktu, melainkan kecuali jika dinazarkan dia. Kecuali nazar luar waktu pun dia masih lagi sah, udhiyah masih dikira korban. Pasal apa? Nazar wajib. Dan ditakhirkan sembelihnya hingga keluar waktu wajib disembelihkan dia, kemudian daripada keluar waktunya, dan jadi ia qada. Jadi qada lah kalau luar waktu, kalau nazar. Dan haram ditakhirkan sembelih udhiyah yang wajib daripada waktunya dengan ketiadaan uzur. Kalau tak ada sebab, nantilah 14 bulan baru sembelih, haram. Wajib qada serta haram. Pasal benda tu nazar. Nazar ni berjanji dengan Allah Ta'ala, kena tunaikanlah. Bermula yang sah dibuat udhiyah itu unta, ni binatang-binatangnya, dan lembu, dan kerbau, dan kibas, kambing biri-biri.
atau kambing. Kambing ni kambing biasalah, bukan biri-biri. Maka syarat sah udhiyah hendak ada ia daripada binatang yang tersebut. Binatang tadi itulah. Ayam boleh tak? Tak sah kalau kaul muktamad. Pendapat yang kuat tak sah ayam. Paling kecil itulah kambing. Itu kalau muktamad. Kalau dhaif ada sah ada. Dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat ni dipadakan sah dengan menumpahkan darah jua. Ni pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan jikalau daripada ayam atau itik sekalipun sah, kata Ibnu Abbas. Imam Syafi'i dengan Ibnu Abbas tu sahabat. Imam Syafi'i terkemudian. Ya, tapi pendapat Imam Syafi'i itu lebih kuat dalilnya. Awak nak ikut Ibnu Abbas, ya silakan. Surau Al-Ihsan akan mengadakan korban besar-besaran. Semua dia panggil apa? Korban mampu korban, bukan mampu milik, mampu korban. Kenapa? Sebab ayam. Bukan lembu, bukan kambing, ayam. Ramai tu mungkin ramai. Tapi yang lebih ramai rasanya wartawan. Yang lebih ramai wartawan. Pasal apa? Kecoh ni satu dunia. Dekat Malaysia ada orang buat korban ayam. Malu tak malulah orang Malaysia, dikira orang kaya lah orang kata kan. Tapi buat korban ayam. Baik, tapi dari segi pendapat Imam Ibnu Abbas ataupun sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sah. Bukan semua orang kaya, bukan asal duduk Malaysia kaya, lahir Malaysia kaya, tidak. Kalau takkan ada iklan yang 7 adik-beradik cari lembu tu kan, maknya suruh cari lembu tu. Kan, takkan ada orang yang miskin kan. Maknanya tak semua ikut rezeki masing-masing. Kalau dikira negara, boleh dikatakan negara yang membangun. Tapi rakyatnya macam-macam. Yang kaya, yang miskin ada. Baik, jadi boleh guna pendapat Ibnu Abbas kalau nak lah. Seperti barang yang berkata oleh Midani. Midani atau Maidani, nama ulama' jugalah ni. Dan bagi Syaikhul Bajuri, guru bagi Imam Bajuri, menyuruh taklid, mengikut akan dia pendapat Ibnu Abbas itu, dan ia kiaskan atas udhiyah itu akikah. Begitu juga akikah. Maknanya agama Islam ni bukan orang kaya je boleh beramal. Korban ni bukan orang kaya je, orang miskin pun boleh. Tapi adalah jalannya tu pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, udhiyah dan juga akikah. Kalau saya tak mampu, awak tak mampu dari segi kewangan satu, dan yang kedua dari segi ilmu pun awak tak mampu nak menjalankan udhiyah dan akikah. Pasal apa? Rupanya ada pendapat boleh sah ayam dan itik buat udhiyah dan akikah. Baik. Dan menyuruh ia akan orang yang dapat anak bahawa memperbuat akikah dengan ayam jantan atas mazhab Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Syekh guru bagi Syekh Bajuri ini menyuruh orang yang ada anak buat akikah. Awak dah nak tunggu awak mampu beli lembu jantan, kambing tah bila. Dah tak apa, ayam jantan pun tak apa. Baik. Jadi ilmu.
Orang kaya pun boleh beramal, orang miskin pun boleh beramal. Boleh korban, boleh akikah. Maka yang afdalnya unta, ya, yang masyhur, yang paling afdal ya unta lah. Yang masyhur, yang paling afdal memang unta lah. Kaya-kaya Malaysia ni ada korban unta. Ada tapi jarang-jarang lah. Ada Ada kan? Cuma jarang-jarang lah. Kalau ada tu kira berita hangat jugalah. Kan? Orang Malaysia korban unta. Harganya satu, nak import ke sini lagi. Dia mana hidup kat sini kan? Bawa ke sini kan? Hidup ke Malaysia? Tak hidup kena import tu, terbang. Risiko juga tu. Tengah terbang pengsan ke apa kan? Mati ke apa? Kos nak bawa import ke sini tu lagilah. Baik. Tapi kalau ada afdal. Kemudian lembu. Kat zoo ada unta? Ada kan? Hiduplah Malaysia, hiduplah unta kan? Ya. Kat zoo kan ada kan? Kan? Pernah tengok kan unta kat zoo? Tak pernah? Zoo KL Malaysia? Johor tak ada? Macam pernah nampak. Bukan kita pergi bukan tak ingat dengan Cik Su apa semua, bukan Yang Cik Su kata Jamal unta lah, tak ada tak apa. Nanti kita tengok ada tak dekat zoo Johor. Maknanya kalau ada dekat zoo Malaysia ni boleh hidup lah kan. Baik. Cuma kosnya tu. Ya. Australia ada unta. Maknanya negara sejuk pun dia boleh hidup lah. Oh, belah-belah panas lah. Okey. Jadi maka yang afdalnya unta. Kalau ada kemampuan silakan unta. Kemudian lembu, tak mampu lembulah. Kemudian kibas atau kambing. Lembu ni sama taraf dengan kerbau lah. Kemudian kibas, afdal kibas dulu, atau kambing. Kambing yang bukan kambing biri lah. Dan 7 kibas terlebih afdal daripada 1 unta. Lagi afdal 7 kibas. Dan memadai pada unta dan kerbau dan lembu 7 orang. Ini ceritanya seekor ni, seekor unta. Kalau dah tak mampu, baru yang bahagi-bahagi itu tadi. Dan memadai sah pada unta dan kerbau dan lembu 7 orang. Jadi kongsi, 1 unta, 1 kerbau, 1 lembu tu 7 orang, 7 bahagian. Ada orang pernah tanya, kalau 6 bahagian boleh tak Ustaz? Boleh, tapi dengan syarat seorang ambil 2 bahagian, yang lain ambil 1 bahagian. Kenapa 7 Ustaz? Tak mesti 6 ke 5? Dah kitab kan 7 lah awak ni. Payah juga nak menjawab tu. Ilmu saya parat kitab ni je lah. Kalau nak lebih boleh menuntutlah dengan ilmu kitab lain kan. Payah juga. Baru ni ada orang minta ngajar. Saya boleh ngajar tauhid, fikih, tasawuf. Ustaz, ngajar i'anatul talibin boleh Ustaz? Masya Allah. Kitab Arab tu. Kitab Arab saya tak mampu lah. Saya ni tak pandai Arab cakap. Masuk sekolah Arab 6 bulan aja. Lepas tu kena masuk universiti, kena paksa masuk universiti. Jadi tak khatam-khatam belajar Arabnya. Minta maaf lah. Nanti saya bagi nombor telefon orang lain. Tak apalah Ustaz, kitab Melayu pun tak apalah. Kalau macam tu insya-Allah boleh lah. Kitab Melayu tu pun tengok, kalau ada perkataan-perkataan Arab yang itu hari tu kan, atau imah tu pun sangkut juga tu, nak kena semak balik. Semak kamus. Kalau bahasa Arab bolehlah semak kamus Arab. Kalau bahasa Patani kenalah cari kamus bahasa Patani ya. Baik, jadi 7 bahagian. Jikalau bersalah-salahan, berlain-lainan, qasad niat sekaliannya sekalipun. Lain-lain niat tu 7 orang. Seperti setengahnya qasad udhiyah. Dalam 7 orang tu, 7 bahagian, ada seorang niat korban. Dan setengahnya akikah, ada orang lain pula niat akikah. Dan setengahnya qasad hendak makan dagingnya. Saya cuma nak makan, tak ada niat korban, tak ada niat akikah. Memang nak makan semua. Dan setengahnya
kerana hendak menjualkan dia. Pasal apa? Saya nak makan, memang saya puas hati. Ni memang lembu yang saya sembelih sendiri, nampak. Saya beli-beli luar ni takut kadang daging kangaroo lah apalah. Benda dah pernah berlaku. Jadi biar depan mata, memang lembu. Saya simpan tu setahun, masuk peti ais, freezer. Ya tak? Beli-beli ni belum tentu lagi dia kata. Daging kangaroo lah, daging apa. Untung daging kangaroo. Kalau daging apa nama ni, babi ke apa, mana tahu kata. Jadi dia niat nak makan je daging, beli puas hati, fresh kan. Tapi dah setahun dah tak fresh jugalah kan. Tapi confirm memang daging lembu. Dan setengahnya kerana hendak menjualkan dia. Saya masuk bahagian ni sebab nak jual balik. Dan jikalau salah seorang daripada mereka itu kafir dhimmi sekalipun, tiada memberi mudarat pada barang yang dikosotkan dia oleh yang lainnya daripada udhiyah. Boleh bercampur dan umpamanya. Kemudian maka dibahagikan dagingnya 7 bahagian yang bersamaan antara sekaliannya. 7 orang tu dibahagikan. Daging yang dah dilapah tu dibahagikan sama banyak pada 7 orang. Dan memadai sah pada kibas atau kambing seorang jua. Kalau kibas kambing tak boleh bagi 7. Yang boleh tu tadi lembu, unta, kerbau. Maka satu kibas seorang afdal daripada bersekutu 7 orang pada satu unta. Antara satu orang dia ada kemampuan. Saya ni ustaz macam mana nak satu ekor kibas ataupun nak masuk dalam yang 7 bahagian tu unta. Satu kibas lebih afdal berbanding 7 orang pada satu unta tu. Jadi kalau awak ada kemampuan, bolehlah satu ekor kibas. Dan disyaratkan pada unta hendak ada umurnya 5 tahun masuk kepada 6. Kena tahu umurnya. Tanya penjual lembu atau unta, penjual unta ataupun penternak unta. Dan pada lembu dan kerbau dan kambing, lembu, kerbau, kambing umurnya 2 tahun masuk kepada tahun yang ketiga, 2 tahun lebih. 2 tahun lebih ke atas lah. Maknanya sekurang-kurangnya 2 tahun. Kalau 3 tahun ke atas boleh lah. Ni sekurang-kurangnya. Tahun ni tak ada orang nak beli, kurus sangat. Masuk tahun ketiga dah gemuk sikit, boleh. Dan pada kibas umurnya setahun atau bersalin 2 gigi hadapannya. Kalau kibas tadi sama ada ni antara 2. Setahun, umurnya setahun lebih, atau bersalin 2 gigi hadapannya. Jika tiada sampai umurnya setahun sekalipun. Dia belum setahun tapi gigi depan dah bertukar, dah bersalin. Maknanya gigi apa? Mula-mula gigi apa? Lupalah. Gigi apa mula-mula? Sebelum gigi kekal, gigi susu. Jadi kibas pun ada, binatang pun ada gigi susu juga. Jadi penternaknya kena tengok, kena cek. 2 gigi hadapannya, gigi depan dah bersalin, gigi gigi susunya tu dah patah, dah tumbuh. Gigi kekal ke belum? Kalau dah belum setahun pun boleh disembelih. Tetapi disyaratkan bersalinnya kemudian daripada 6 bulan. Tapi 6 bulan ke atas lah. Maknanya katalah 6 bulan 1 hari bersalin 2 gigi depannya. Jadi gigi, daripada gigi susu tukar gigi kekal. Boleh sembelih untuk korban. Maka memadai sah segala binatang yang tersebut itu, jantannya dan khunsanya dan yang betinanya. Jantan je kemaluan jantan lah. Betina je kemaluan betina. Khunsa 2 kemaluan. Jangan ingat manusia je ada 2 kemaluan, binatang pun ada. Dan disyaratkan bahawa tiada ada aib. Yang ni yang strict sikit ni. Pada mazhab kita Syafi'i, ketat syaratnya untuk korban. Tapi pada mazhab lain ada keringanan.
kita belajar dulu, baca dulu, kaji dulu mazhab kita Syafi'i. Kemudian kalau berat untuk kita ikuti, terpaksalah kita taklid ataupun ikut mazhab yang lebih mudah. Pasal apa, dah zaman sekarang ni bukan semua kita boleh kontrol semua. Kalau kita boleh kontrol semua, senang, kan? Maka yang belajar kita aja. Yang nak korban ramai-ramai tu bukan tak belajar lah, maknanya mungkin dia lupa ataupun mungkin kurang mendalami. Jadi kita nak arah-arah pun duit dia kan. Aku yang punya duit buat korban, suka hati aku lah. Yalah, suka hati dah lah, kan? Kita cuma menguruskan. Tapi kalau kita menguruskan tak dengar nasihat kita, ya nak buat macam mana, kan? Baik. Dan disyaratkan bahawa tiada ada aib, kekurangan yang mengurangkan sesuatu yang dimakan daripadanya. Apa aib-aibnya? Maka tiada madai, tiada sah. Tiada madai itu tiada sah, yang tiada bertelinga. Unta, lembu, kerbau, kibas, kambing tak bertelinga, tak sah. Dan yang terpotongnya, telinga ada terpotong, jika sedikit daripadanya sekalipun, bukan senang, nak kena jaga betul. Dan yang terpotong ekornya, ekor ada terpotong, atau lidahnya, tergigit lidah kan, atau entah macam manalah berlakunya tu, tak tahulah kan. Dan yang gila, yang tiada makan rumput, tak makan rumput. Kalau macam manusia kan, orang Melayu ada yang tak makan nasi. Kalau kat sekolah tu, tanya ni anak saya ni, sekolah bukan semua makan nasi tu, ada yang tak makan nasi. Orang semua turun rehat, dia tak turun. Kau tak makan? Tak. Dah makan belum? Belum. Kan tak makan nasi? Tak makan nasi. Kenapa? Mak ayah tak makan nasi. Oh, mak ayah, dia ikut mak ayah dia. Mak ayah dia tak makan nasi, dia pun tak makan nasi. Dia orang bekal lah, tak buat bekal. Habis makan apa? Beli jajan lah. Allah. Patut tak makan nasi tu bawa lah bekal ke apa, sandwich lah, tak apalah kan. Jadi itu manusia. Binatang ni ada yang tak makan rumput. Jadi kurus, kurang dagingnya. Tanak yang kurus tak sah. Yang kurus sangat tak sah. Dan yang berkudis. Bukan manusia je ada kudis kan, binatang ada kudis juga. Yang berkudal tak nak, pasal apa? Dagingnya rosak. Jika sedikit sekalipun, sikit pun tak nak. Kenapa macam tu? Kerana binasa dagingnya. Kita nak korban ni, nak yang dagingnya baik. Dan yang awak aja, apa nama, calon isteri ada kurap, tak nak, kolak, cancel. Tak payahkan apa nama ni, binatang. Awak aja cek calon isteri, kena tengok apa nama ni, berkudis sikit. Tak apalah mak, saya belum nak kahwin lagi. Belum nak kahwin lagi. Yang apa nama ni, dah luas, kulit bersih, cantik, tak ada yang berkudis. Alhamdulillah dah sampai jodoh saya mak. Dah sampai jodoh, kan? Baik. Kadang bukan yang lelaki je pilih pasangan perempuan. Perempuan pun kadang milih juga yang lelaki. Kena yang lelaki seokok. Saya tak naklah apa pasangan yang seokok. Mentang-mentang mukanya sengit sikit, seokok. Tak nak yang seokok. Kena muka handsome yang seokok. Saya tak kisah kalau saya ukur. Pasal apa? Pasal handsome. Sabar je lah. Baik, sambung itu selingan je lah. Baik, jadi nak korban daging pun kena baik. Berkudal tak nak, sedikit pun tak boleh, kerana binasa dagingnya. Dan yang baru beranak, betina baru beranak, tak nak. Kenapa? Kerana jahat dagingnya. Dagingnya dipanggil jahat. Jahat memang kurang baik lah. Jahat ni kita perangai lah kan, tapi bahasa kitab sebut jahat dagingnya, maknanya tak berapa baik. Dan yang sangat kurus pun tadi tak nak. Apalagi sangat kurus, memang nampak tulang je. Ya Allah. Masa pilih tu
nampak gemuk. Dah sampai hari masanya kurus. Takut juga begitu kan. Pasal apa? Start kita order je, terus stop makan. Hati-hati tu. Kena hati-hati juga. Dia ada yang perangai macam tu. Kita order je, terus tak pergi makan, Imam. Awak dah order kan? Saya tak pergi makan lah. Hari untuk ni lama lagi kan, 2-3 hari lagi. Orang tu nak makan. Orang tu pula, binatang tu nak makan lagi. Alah 2-3 hari takkan jadi kurus. Boleh jadi kan. Macam manusia juga, tak makan kurus. Baik. Dan yang buta sebelah, yang nyata butanya, yang nampak lah. Kita mana tahu dia buta tak buta kan. Kecuali kalau kita dah ulurkan rumput, dia senyap kan, tak nampak. Buta lah tu. Jalan-jalan terlanggar pokok, buta lah tu. Tak nyata, tak apa. Yang nyata butanya. Dan yang buta keduanya, buta sebelah tak boleh, buta dua-dua pun tak boleh. Yang nyatalah, yang kita tahu dia buta. Mata ada tapi buta, tak nampak. Yang nyata. Dan yang nyata sakitnya, dan yang sangat tempang. Yang nampak sakitnya, tak nampak tu lain cerita. Dan yang sangat tempang, jika hasil tempangnya sebab dibaringkan dia kerana hendak sembelih, atau umpamanya sekalipun daripada tempat nak beli tu elok je lembu tu, turun lori pun elok, ada jambatan tangga dia lah, ada tangga dia elok, pelan-pelan jalan. Tiba-tiba hari nak tombangkan tu, kan, tombangkan tu tak macam mana cara, tersalah step ke apa, jatuhkan, prap, patah satu tulang. Tak sah udhiyahnya. Sembelih halal dimakan, udhiyahnya tak sah. Memang kena hati-hati. Macam mana Ustaz takkan sayang-sayang, baring sayang baring, mana boleh Ustaz. Lembu. Itulah nak kena jaga stepnya tu kan. Kena cari cara yang supaya dia tak cedera. Yang saya pernah tengok, orang ikat, dia masukkan perut, tali, bukan masukkan dalam perut, tali tu dililit kat perut, lepas tu dia kempiskan, dia macam tunduk sendiri. Tu pun kena tengok juga, jangan sampai luka, cedera kan. Yang dia tunduk sendiri, tu dah senang lah nak ikat kaki tu kan, tarik, tumbangkan. Yang paling senang ya tempat sembelih tu, ada mesin dia. Dia grip kan. Grip pun kena tengok juga, jangan grip krap pap, patah payah juga. Dibaringkan tu, di grip, pusing gitu. Kan? Itu yang paling senang lah. Kalau cara tradisional boleh juga, kena hati-hati. Ada caranya kalau nak juga pahala udhiyah. Satu, dinazarkan. Cuma bila dah nazar, tak boleh ataupun haram makan dagingnya walaupun sedikit. Baik, tu nanti kita tengok pula nanti mazhab yang lain kalau ada keringanan ya. Dan tiada memadai, tak sah yang bunting. Ni gemuk tengok juga. Jantan betina ni gemuk tengok juga. Takut gemuknya tu bukan sebab dagingnya banyak, sebab bunting. Dan tiada madai, tak sah yang bunting. Seperti barang yang tersebut dalam majmu', ialah yang muktamadnya, kalau muktamad, pendapat yang kuat. Kenapa? Kerana kurang dagingnya. Dagingnya dah banyak pergi pada anak dia tu. Khilaf bersalahan tak sama bagi Ibnu Rif'ah. Bagi Ibnu Rif'ah dipadakan sah dengan yang bunting, sah. Kalau dapat yang bunting, kalau dapat juga yang bunting, boleh pakai pendapat Ibnu Rif'ah. Ini masih dalam mazhab Syafi'i. Sah. Maka segala aib ini, kekurangan ini, tiada madai, tak sah pada udhiyah, pada korban.
selama tiada ia bernazar dengan binatang yang sudah ada aibnya. Dia tak bernazar, dia nak buat kurban sunat. Maka jika berkata ia bagi Allah atasku bahawa aku perbuat udhiyah dengan kambing ini, atau ini udhiyah, atau aku jadikan kambing ini udhiyah, padahal buta, sakit atau barang sebagainya daripada segala aib yang tersebut, yang tadi itu, atau yang belum sampai umurnya, secara memadalah, sahlah ia sah udhiyah. Kekurangan ni semua ni tadi asalnya tak sah udhiyah, tapi boleh jadi sah dengan syarat kita niatkan nazar. Jadi wajib lah. Jadi wajib sah udhiyahnya. Cuma haram kita makan walaupun sedikit daripada daging udhiyah tersebut. Dan wajib disembelihkan dia. Wajiblah sembelihkan. Dan memadai sah diperbuat udhiyah dengan yang tiada bertanduk. Tak bertanduk tak apa, sah. Dan yang patahnya, patah tanduk, sah. Dan yang terbelah telinga, dia bukan terpotong, terbelah. Maknanya telinganya tu masih ada, cuma terbelah aja, koyak. Dia bukan tanggal. Daging telinganya tu tak tanggal. Yang tadi tu yang tak sah kalau terpotong, hilang terus ataupun hilang sebahagian. Contoh orang nak tandakan ni lembu nombor 1, 2, 3 kan, untuk dia ternak tu, atau tulis nama ke Melissa, Sally, contoh lah kan, contoh lembunya nama-nama tu, nak dibuat name tag itu macam mana? Takkan dia bukan name tag, mana ada baju, jadi tebuk dekat dia punya telinga tu. Kalau tebuk yang macam panca tu kan kertasnya kan hilang tu kan, tu tak sah buat udhiyah. Tapi kalau dia tindik, tindik telinga macam manusia, tindik gitu je, dagingnya tak hilang, dia cuma tindik, tu sah. Dan yang tebuknya, tebuk sah jika tiada hilang sesuatu. Kalau tak hilang, tebuk yang tak hilang, jika tiada hilang sesuatu daripadanya, dan yang tiada berekor, yang tadi tu Jadi tebuk yang hilang macam panca tu, itu tak sah. Dan yang tiada berekor, memang sejak lahir tak berekor, yang tak boleh tu terputus ekor. Dan tiada berambang susunya, tak ada dia punya susu kalau yang betina. Ni betina jantan, betina mana susunya? Tak ada, sejak lahir memang tak ada, sah. Dan yang tiada bergigi, tak ada gigi, ompong aja. Ingat manusia je ada ompong, binatang pun ada ompong juga. Habis macam mana dia makan? Dia telan gitu, kunyah-kunyah pakai gusi, telan. Barangkali lah kan. Macam mana dia putuskan rumput tu? Jadi kalau rumput yang hidup dia tak boleh putuskan, dia kena rumput yang dah bercerai daripada tanah, mungkin lah kan. Dan yang patah setengah daripada giginya patah, lari-lari terjatuh, rap, patah kan, contohlah, sah. Dan yang tiada zakarnya, ni jantan betina, jantan mana dia punya tak ada, kan, sah. Kenapa sah? Kerana tiada dimakan akan dia. Zakar tu memang tak dimakan biasanya, tapi ada juga yang makan kan. Buat lah apalah, ini untuk apa, gagah lah apalah, ni tahan lama lah, macam-macam lah. Apa hukum makan, apa kemaluan binatang yang binatang yang sah dimakan? Kita makan kemaluan dia, apa hukumnya? Makruh. Kat sini ada tak? Kat sini ada nanti. Makruh. Ni cerita lembu, cerita kambing. Jangan terlupa pula ayam. Ya tak? Ayam dia punya, jangan kira kubul aja, dubur. Duburnya tu tongking ayam lah orang kata. Senang cerita, susah sangat. Makruh. Macam saya dah berapa banyak tongking ayam saya telan makan. Hukumnya makruh. Makruh lah, tak haram, makruh.
dan yang dikhasikan 2 bijinya. Sah buat udhiyah. Dikhasikan tu apa? Dipotong atau disekat 2 bijinya. Bijinya apa ni? Biji pelir. Ini binatang yang halal dimakan. Contoh unta, lembu, kerbau tu tadi, dikhasikan, diputuskan atau dipotong ataupun diikat bijinya, buah pelirnya tu, supaya dia tak supaya tak membiak. Ni yang jantan lah ni kan. Yang betina pun sama. Cara macam mana dia sekat tu pulanglah kan. Jadi sah. Dibuat udhiyah sah. Kenapa macam tu? Kerana bertambah dagingnya. Dia nafsu nak membiak tu tak ada. Nafsu nak membiak tu ada, tapi pindah ke nafsu makan. Dia pindah ke nafsu makan. Baik. Jadi bila nafsu makan bertambah, banyaklah dagingnya. Tanbih, jaga-jaga, peringatan. Harus boleh dikhasikan binatang yang dimakan pada ketika kecilnya. Dipotong atau disekat pelirnya tu ketika kecil. Tak kiralah ketika kecil ke besar ke, harus dibenarkan. Pasal apa? Supaya nafsu untuk makan tu bertambah. Masuk isyarat azan